اللهم افتح علينا حكمتك واشف علينا من خزائنك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. Sekejap saya buka nota. Present now. Okay. Saya dah present. Okay, boleh saya mula Okay. Alright. ODE. First order differential equation. First of all, we need to know what is exactly differential equation. Okay. Semua umum tahu pasal equation. Okay. Tiba-tiba gelap. Okay. Equation Saya cek suara saya masih ada. Okay, ada. Sorry, tiba-tiba. Okay, equation for example. Kamu tahu ini adalah equation of a straight line. Kamu pun tahu kalau saya wakilkan sebagai persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX plus C is also an equation. So what is basically differential equation? Okay, so dy dx differentiation. So for example, dy dx equals to x squared, for example, plus x. So ini merupakan persamaan juga equation, but it involves derivatives. Derivatives dy dx. So dia pun boleh juga d2y dx. Contoh y dy dx dengan x tambah 5. Contoh saja. Okay, dalam equation. Okay, equation kita nak solution dia, terbelit lidah. Kita nak solve solution tersebut, selalunya kita akan dapatkan x sama dengan berapa atau y sama dengan berapa. Betul. Banyak cara kita nak solve. Macam mana kita nak solve kuadratik pun boleh, kita gunakan factorization and so on, dapatlah x sama dengan berapa. Untuk differential equation, niat kita sama juga, tetapi kita nak tukarkan dia kepada bentuk persamaan. For example, y equals to what? So, kita nak hilangkan derivatives. Alright. Konsep dia ialah, saya ulang, kita nak hilangkan derivatives, kita nak bentuk kepada persamaan y sama dengan apa atau x sama dengan berapa. Itu niat kita. Itu kita punya end product kita. Saya bagi satu contoh mudah. dy dx sama dengan x. Ni paling mudah ni. Macam saya cakap, at the end kita nak tukar kepada y sama dengan something. Betul? Jadi, macam manakah cara kita daripada differential equation ni, kita nak membentuk persamaan y sama dengan apa? Maka wujudlah kita kena kamerkan, kita kena integrate. Integrate dy over dx sama dengan kita integrate x.
Ataupun sebelum kita kamirkan, why not kita pergi macam ni? Nak bagi lagi nampak. dy sama dengan x dx. Lagi comel. Jadi kita nak differentiate dy sama dengan differentiate x dx. Dapatlah kita kepada y sama dengan something. Ada orang check ke? Oh bukan, WhatsApp. Maka bila melibatkan integration, integration takes a huge toll here. That's why saya bagi nota integration tu. Supaya kamu dapat recall balik teknik-teknik integration. Tetapi niat kita ialah kita nak ke arah y sama dengan sesuatu. Beberapa term dikeluarkan kat sini yang saya rasa bukan kata tak penting sebab kita akan kaji first order juga. So kebanyakan example yang diberi dalam ni tak perlu sampai second order, third order, tapi dia nak bagi kamu nampak kenapa nama dia first order. Okay, we have three terminologies, terms. The order, the degree and linearity. Right? Nanti kita akan go through apakah beza order, degree dan apakah konsep linearity. Okay, baca dulu. So order ialah highest derivative dalam persamaan differential equation tersebut. Manakala degree adalah power of the highest derivative. Untuk konsep linearity sebenarnya ada penjelasan yang lebih mudah untuk kita jelaskan konsep linearity. Basically linearity ialah kita nak cari adakah dia linear ke tak. If linear, then the power of independent variable is 1. Sekejap Persamaan linear, betul? Persamaan linear, kita y sama dengan mx plus c, maksudnya dalam konsep ni linear bermaksud power tertinggi oleh independent variable is 1. Okay. Sekarang kita pergi kepada beberapa bentuk. Ni konsep linearity. Nanti saya skip dulu. Alright. State the order of the following differential equation. Dia tak solve lagi. Soalan macam ni sesuai untuk saya tanya quiz lah. Sebab quiz nanti pun akan dalam bentuk objektif juga. Okay, cuba kita kaji struktur ini dulu. Okay, first thing first is that you need to identify the derivatives. Manakah derivatives yang terlibat? Maka inilah derivatives dia. Okay, so to determine the order, kita tengok dia adalah differentiation tahap berapa kot saya nak cakap. Dia power, bukan power ni dia punya degree. Dia punya degree. So ini adalah dy over dx, maka dia merangkap kepada first order. Kalau kita ada d2y per dx, ini kita faham ni merupakan second order. And so on and so forth. Kalau d3y, third order lah. Maksudnya dia differentiate 3 kali. Ini third order. So untuk
Untuk topik ni, kita nak fokus kepada first order sahaja. Okay. Sekarang kita nak cakap apakah konsep degree dia. Tadi saya terguna degree, bahaya juga. Degree. Degree means the power of the highest derivative. Dalam soalan A ni, yang sekarang ni, kita yang paling tinggi adalah dy over dx. That's why kita derive dia untuk soalan A ni, jawapan dia ialah first order. Sebab itu yang paling tinggi dia. Dia tak ada d2y, dia tak ada d3y. Bila kita dah ada highest derivative kita, highest derivative is so ini first order. Bila dah tahu ini merupakan highest derivative, kita tengok berapakah power dia, kuasa dia. Dan dia sini dia kuasa 1. Dia tak tulis kan? Dia tak ada. Kalau tak ada tu kita assume dia kuasa 1 lah. So dia first order dan dia degree of 1, first degree. Atau degree of 1. Simple je. So sama juga untuk B, C dengan D, saya lihat dia walaupun second order dan third order tetapi the degree dia masih 1. Degree ialah the highest power, the power of the highest derivative. Kita tengok power dia. So ini masih mudah, ni hanyalah terminologi saja. Kita tak solve apa-apa lagi. Yang seterusnya baru kita masuk konsep degree untuk example ni. Sama juga contoh untuk A. Kita ada dy dx. Dan kita ada d3y dx3 sama dengan x5 tambah y. Kita ada dua derivatives kat sini. Satu dy dx, satu d3y dx kuasa 3. Jadi kita fokus kat dua ni, yang manakah paling tinggi? Obviously this one. Kita baca ni merupakan order of t atau third order. Number 1. Berkenaan degree, once we have the highest derivative right now is d3, kita tengok dia kuasa berapa. Dan sini walaupun dia tak tulis, dia adalah kuasa 1. So first degree. Ataupun dalam nota ditulis dalam bentuk kata nama lah, order 3, degree 1. Senang sebenarnya. Untuk konsep B pula, soalan nombor B, soalan B, B. Sama juga, kali ni beza dia ayat macam apa? Tak sama. Kita ada dy over dx kuasa 5. Kali ni kita ada kuasa tambah d2y per dx kuasa 2. Kuasa 3 sama dengan xy kuasa 3. Kita ada dua derivatives, satu dy dx, satu d2y dx kuasa 2. Tentukan order dahulu. The highest order in this particular DE, differential equation, ialah d2y. Ni. Maka, jadilah second order differential equation. Second order. Once kita dah mark highest derivative kita, ini yang merupakan highest derivative, baru kita tengok dia kuasa berapa? 3. Dan dia merupakan second order differential equation
with a third degree. Kita tengok dulu highest derivative apa, lepas tu baru kita tengok kuasa dia. Itulah degree tersebut. Ada soalan setakat ni? Jika tiada, saya proceed dulu. Dengan konsep linearity. Okey. Tadi saya ada tulis linearity, kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu apa tu? Independent variable dengan dependent variable. Ada tak dimension sebelum ni? Okey, di slide pertama. Saya tunjuk slide ni kat sebab saya jumpa sahabat saya macam mana nak ajar ODE dengan mudah kepada student. Lepas tu dia tengok-tengok, dia kata susah slide ni. Dia kata macam tu lah, sebab dia bagi contoh yang kurang dah simple. Tapi tak apa, saya cuba simplekan. Ni memang seriously tak simple sebab dia combine dengan sebutan yang berbeza. Saya ambil contoh yang lebih mudah dengan harapan kalau boleh jelaskan kamu dengan lebih mudah lah. Okay, kita ambil yang simple. Okay, tadi saya dah jelaskan untuk A, dia merupakan first order differential equation with the degree of 1. Alright, dan izinkan saya juga balik kepada lagi asal, Y sama dengan MX plus C. Okay, sebab saya nak terangkan balik apakah konsep IV dengan DV. IV, independent variable. DV satu lagi, dependent variable. Salah eja. Kita bayangkan satu IV, dia independent of something. Dia akan memberi impact kepada DV. Okay, IV dia akan bagi kesan kepada dependent. Nama pun dependent variable, it depends on something. And basically, normally it depends on the IV. So dalam kes ni, Y bergantung kepada X. So that's why Y is dependent variable and so on and so forth. Okay, so konsep linearity saya check dengan beberapa nota. Saya tak patut cakap IV tadi tu. Yang saya cakap nota yang saya ubah balik term dia. Cuba kita tengok yang ni dulu. Sin X dy over dx plus y sama dengan x. Alright? Dan x depends on y dalam kes ni. So, kita tengok dia depends kepada y, maka y adalah IV. Y kat sini adalah kuasa 1. That's why dia linear. Saya kena cari explanation yang lebih baik kot lepas ni. Ini untuk yang pertama, A. Okay. Sama juga untuk B. Kali ni dia melibatkan dua sebutan, tak ada Y yang ni. Tambah X sama dengan T. Then T depends on X. And dx plus dt. Dia depends daripada X. Jadi that's why kita tengok the power of X tu. So X
to the power of 1, maka dia linear. Untuk C, okey, saya transform dia kepada itu 2 kali. So d2y per dx squared plus y squared sama dengan kosong. So untuk kes ni lebih kurang yang A tadi, nilai right hand side depends kepada yang ni. Jadi kita tengok y tu kuasa berapa, y kuasa 2. Seperti persamaan kuadratik kuasa 2 dia non-linear, maka sebab tu dia non-linear. I'm really not sure macam mana nak, bukan kata apa, saya nak kata penting ke tak untuk kita tahu differential equation tu linear ke tak dalam menyelesaikan persamaan tersebut. Itu yang adakah memang kita kena tahu linear atau tidak, itu saya tak dapat sahkan lagi lah. Sekarang ni order tu memang penting sebab memang kita akan fokuskan kat order saja. Linear ni hanyalah sifat, sama ada kita memang akan guna penting untuk kita tahu lebih dalam pasal linearity ni dalam menyelesaikan ODE, itu saya tak dapat jawab lagi. Sebab kita kena tengok soalan penting tak nak tahu non-linear atau memang dia sekadar sifat, tak perlu pun kita tahu penting y kuasa 2 ni. Okay. Alright. Ni hanyalah kata sifat saja. Dan kita hanya akan fokus kepada first order. So untuk kita differentiate tu penting ke tidak, kita cukup untuk saya tanya student, tahu tak beza first order dengan second order, itu je. Tapi nak solution tu, ini yang kita akan lebih fokus, yang mana dia memerlukan integration. Okay. So kita ada direct, kita ada separable. Lepas ni saya akan tunjuk dulu sedikit asas dan saya pun kena refresh balik saya punya skill integration. Dan saya akan beri beberapa contoh yang mudah sikit daripada slide. Okay. Kalau ada contoh mudah dalam slide tak apalah. Sekarang ni ada yang dia susah, dia terus kena tepek formula. Bila kena main formula ni, that's why kena buka balik nota lama. Saya bagi nota tu nanti tengok pelan-pelan. Okay. Kita ada general solution dengan particular solution. Dua ni senang je. Beza dia ialah dalam bahasa mudah saya nak cakap, kalau general solution kita plus C. Cuba contoh. Okay, integrate X over dx. Sorry saya ambil sangat mudah. Kalau integrate X, dx dalam sebutan dx, with respect to dx, dia akan jadi X kuasa 2 per 2 plus C. C kita tak tahu apa dia lagi, kita tak tahu lagi, that's why kita general solution. Particular solution kita kena bagi tahu dulu fx sama dengan berapa, barulah kita tahu x kuasa 2 per 2, contohlah tambah sama dengan 5. Inilah particular. Maksudnya kita kena assign fx sama dengan berapa, function by letting fx sama dengan sesuatu nilai. Kita kena letak nilai barulah kita tahu C tu apa. Ada soalan ke? Tak nampak muka korang. Tak ada soalan? Terbuka mic. Okay. Alright. Tu dia, tu nampak. Saya pun kena review familiar integration formula. Ini yang sedikit scary lah. Kawan saya pesan jangan mula dengan contoh ni. Okay. Contoh ni walaupun formula akan diberi, memang betul dia diberi, tetapi sedikit menakutkan dia kata. Okay, kita pergi contoh yang mudah sikit dulu.
Okey, asas dia diberi dy dx, kita ambil lah konsep dia 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Dan kita nak cari y sama dengan berapa, that's why kita integrate both sides with respect to dx. So cuba kamilkan tanpa ada jawapan kat sebelah. Nota ni terus bagi jawapan, tapi tak apa. Yang nota integration yang saya bagi tambahan tu, dia tak ada solution step by step, dia cuma dapat jawapan akhir. So nanti lepas ni kita try lah. Jadi y kita kamilkan dengan sebutan dy. Yang ni tak ada dy kan, jadi y lah. Dia tak ada sebutan variable kat kiri tu. Jadi with respect to dy, jadilah y. Ini jadilah 3x 2 tambah 1 per 3 tambah 1, 3 per 3 tolak 6x kuasa 2 per 2 tambah 5x, jangan lupa tambah c, maka y sama dengan x kuasa 3 cancel tolak 3x kuasa 2 tambah 5x plus c. Ini merupakan general solution. Dan untuk kita tahu particular solution, kita kena tahu y sama dengan berapa dulu. Saya minta awak refer beberapa perkara saya bawa daripada nota tambahan yang saya bagi tu. Ni saya tulis seimbas lalu saja. Dekat page nombor tu 10, if we integrate a constant with respect to dx, kita dapatlah kx plus c. Ni nanti kamu baca pelan-pelan xn dx, jadilah xn tambah 1 yang tadi saya buat per n tambah 1 tambah c. Yang ni 1 over x, lepas ni ada 1 over x lepas ni. Kalau 1 over x, dia jadi ln x plus c. Kalau kita integrate exponential, dia jadi exponential plus c. Yang ni kita dah go through hari tu, yang ada saya sebut waktu chapter 3. Integrate sign jadi negative cos plus c. Sentiasa plus c. Sebab dia refer to constant. Kita integrate cos, dapat sin. Yang ni memang saya betul-betul tak ingat. Second squared x jadi tan x plus c. Cosecant jadi negative cot x plus c. Satu lagi, cosecant x cot tangent x dx sama dengan negative cosecant salah. Saya je penuh cosecant x plus c. Benda ni yang saya nak kamu revisit balik. Baru kita akan sambung lecture. Tapi saya teruskan lagi sikit lagi. Semua ni kena hafal Okey. Akan diberi untuk 3 go sahaja kalau tak silap saya. Saya boleh check balik nota saya. Nota pula appendix saya untuk final exam. Tetapi yang selalunya kita orang bagi integration ni, atau korang bagi saya check sekejap. Okay, saya stop present sebab takut korang tertengok soalan final. Stop present. Tutup mata. Tak nampak
Okay, saya dah stop present. Bagi saya tengok soalan final seimbas lalu. Mana soalan final? Last terus saya buka. Kalau tertengok. Okay. Oh, lucky you. Saya cek. Diberi belaka. Saya cek semua dibagi tapi dalam sebutan lain. Maksudnya dia bagilah. So jangan risaulah. Tak payah hafal. Tahu cara nak guna je. Okay. Present balik Saya dah tutup ke? Takut benar saya. Okay, dah tutup. Sebab seperti saya pun insan yang biasa. Saya pun tak boleh nak ingat belaka. Kecuali yang mudah. Saya tak ingat yang terigu. Sangat. Kena study, kena ingat balik. Okay. So what we will go. Saya dah present balik kan? So proceed dengan benda ni nanti. Study balik pasal integration. Basically memang kalau saya bagi yang ni senang saja. Memang yang ni contoh senang saja. Yang mana kita kena integrate both side. So tak ada guna kalau saya nak teruskan kalau kita tak revisit balik integration tu. Dan memang tak boleh larilah chapter 3 dengan chapter ni. So integrate dy, integrate x plus 3 dx. So y sama dengan x kuasa 2 tambah, saya tak tengok ni buat, saya pun kadang-kadang kena training balik, 3x plus c. Saya tak tengok kiri lah maksud saya. So kita dapatlah ini. Dan bila nak tahu particular solution, memang soalan tu kena bagi tahu y sama dengan berapa, x sama dengan berapa, baru kita tahu nilai c. So kita masuk pergantian saja barulah tahu nilai c. Contoh kalau kita tahu, perlu kena ajar yang ni. Y saya bagilah, y sama dengan kosong, x sama dengan 3. Dapat juga. Kita masukkan dalam nilai kat dalam, kosong sama dengan 3 kuasa 2 per 2 tambah 3 kali 3. Dapatlah c dengan tolak balik 9 per 2 tolak 9. Ini mudah saja. Saya rasa tak ada masalah yang ni. Bila dapat c, kita masukkan balik kepada nilai atas. Cuma jadi problem bila melibatkan ni formula ni. So that's why kawan saya bila tengok dia kata jangan ajar formula dulu. Dia bagi cadangan untuk saya. Sekejap saya tengok soalan ni. One plus 5x disuruh buang kuasa 2 tu sama dengan 1. Oh, ini ialah baru masuk linearity tu kot. Kalau dia linear maka dia senang dah jawab. Okay. Tak apa. dy over dx, saya ubah contoh ni tak ada power ni. Kalau kau mau pasal, tak ada 5x kuasa 2, saya tukar kepada 5x. So dy dx sama dengan 1 per 1 tambah 5x. Okay, so dy sama dengan 1 per 1 tambah 5x dx. Yang ni lebih mudah untuk kita selesaikan. Some student dia suka guna substitution ataupun kita terus kepada 1 tambah 5x kuasa negatif 1 dx. Kalau saya suka guna yang ni. So dia jadi negatif 1 plus 5x. Sekejap, ni integrate dah. Tak boleh. Dia kena jadi ln kan. Ni pun saya kena check balik. So ni boleh tukar kepada bentuk ni. Cuma bila kita jadi 1 per, dia jadi ln kan. Ln 1 plus 5x. Dan saya kena check adakah ini saja. So lepas ni tengok balik, saya bagi masa sampai hari Khamis, kita sama-sama
pertajamkan kita punya integration, termasuk saya lah. Nak mengajar saya kena buat dulu dan the thing is saya tak sempat buat lagi lah. Saya maafkan saya lah kalau exercise ni saya kena buat balik. Semua saya kena buat. Jadi tengok balik benda tu, kita akan stop awalan ini dan kita sempat habis sampai minggu depan, termasuk kalau kelas tambahan untuk waktu study week. Saya beri masa untuk kamu untuk tengok bahagian integration dan juga boleh sekejap. Okay, dan kita juga boleh ambil masa untuk study pasal soalan assignment. Ada apa-apa soalan sebelum saya menghabiskan kuliah saya hari ini? Saya nak masuk balik ke meeting. Okey, kalau tiada saya nak bagi sedikit peringatan, iaitu sentiasa berhati-hati suatu musibah COVID-19 dan juga musibah banjir. Dan mungkin ramai dah tahu, ada satu student UMP kita masih tidak dijumpai. Sama-sama kita doakan supaya beliau dijumpai. Ayah dia meninggal lah. Student tu saya pernah ajar juga dulu, 2 kali saya ajar dia, Ukai tu. Jadi saya harap semua selamat lah, tu je. Saya akhiri kita punya kuliah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.